Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu, bapa-bapa bagi pelajar tahfiz tahun 3 2020. Saya doakan semuanya sihat sejahtera, insya-Allah diberi perlindungan oleh Allah atas kesihatan kita pada hari ini. Hari ini saya akan memberi sedikit penerangan sejajar dengan pertubuhan Kolej Profesional Kemahiran Kiblah yang telah mendapat kelulusan pada 15 hari bulan Disember yang lalu. Peringkat awal ini saya akan menerangkan kepada ibu bapa mengenai pengenalan sijil kemahiran Malaysia. Sijil kemahiran Malaysia ini sebenarnya bukanlah asing lagi di negara kita. Ia telah bermula pada tahun 1971 di mana ia adalah sijil tauliah bagi lembaga latihan perindustrian dan ketukangan kebangsaan. Seterusnya pada tahun 89 ditukar kepada Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan dan ditukar lagi pada tahun 1994 menjadi sistem latihan bersandarkan keterampilan. Dan akhirnya pada 2006 kerajaan telah pun membuat akta di bawah Akta 652, Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia, bahawa sijil kemahiran ini telah pun diaktakan menjadi satu-satunya sijil kemahiran yang wujud di negara kita. Apakah sijil latihan yang dipanggilkan sijil kemahiran Malaysia? Sijil kemahiran Malaysia dilaksanakan berdasarkan pada standard kemahiran melalui standard kemahiran pekerjaan kebangsaan atau dipanggil NOS di bawah Kementerian Manusia, yang mana ia meliputi segala subjek-subjek ataupun subjek-subjek kurikulum yang dibangunkan oleh pihak pakar sebelum sesuatu program itu ditauliahkan. Kemudian bagi pelajar-pelajar yang telah menamatkan kursus tersebut, ia akan ditauliahkan atas nama Sijil Kemahiran Malaysia mengikut beberapa peringkat. Bagi kita di Mahat Tahfiz, alhamdulillah kesemua program yang kita pilih, iaitu program Sijil Kemahiran Malaysia, pengajaran tahfiz, pengurusan tahfiz, pengurusan masjid, semuanya adalah bermula di peringkat ketiga. Maka dengan ini, pelajar-pelajar yang telah menamatkan latihan akan menerima Sijil Kemahiran Malaysia tahap 3. Dan sijil ini bukan saja sijil tunggal yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Sumber Manusia, tetapi ia telah masuk dalam kerangka kelayakan Malaysia yang melibatkan Agensi Kelayakan Malaysia ataupun MQA yang lebih dikenali dengan MQA, bahawa sijil ini telah pun disamatarafkan dalam bidang akademik. InsyaAllah saya akan tunjukkan kepada ibu bapa bagaimanakah persetaraan ini dibuat. Untuk kita di Mahat Tahfiz Kiblah, proses untuk menjadi pusat bertauliah JPK ini bukanlah sesuatu yang mudah. Pada peringkat pertama, semua guru-guru Mahat Tahfiz dan juga guru sekolah telah menghadiri kursus penerangan mengenai sistem pertauliahan. Seterusnya, daripada sistem pertauliahan tersebut, kita telah diberitahu dan diberi maklumat secara langsung bagaimanakah sistem pertauliahan sijil kemahiran ini dijalankan, bagaimanakah bentuk latihan yang akan diberi kepada pelajar-pelajar, bagaimanakah jadualnya, termasuk juga mengikut kepada akta daripada sistem latihan vokasional kebangsaan. Guru-guru yang telah dilantik menghadiri juga kursus-kursus induksi bagi melantik guru yang dipanggil pegawai penilai dan pegawai pengesah dalaman. Dan alhamdulillah melalui sijil induksi ini, guru-guru kita telah mendapat kelulusan 100% lulus apabila kursus ini diadakan di Kiblah sendiri. Suka saya nyatakan bahawa sekolah Kiblah bukan saja menjadi pusat bertauliah bagi pihak JPK,
tetapi kita juga adalah pusat pertaulihan amali untuk guru-guru dan juga menjadi pusat latihan induksi bagi mereka yang berminat mengikut kepada sistem sijil kemahiran Malaysia. Akhirnya guru-guru yang dipilih akan melalui ujian amali di mana melibatkan pegawai penilai ataupun panel yang dilantik oleh Kementerian Sumber Manusia dan seterusnya telah pun menjalankan temuruga dan latihan berasaskan keterampilan mereka secara berhadapan ataupun secara amali bagi mendapatkan sijil kemahiran. Dan sekali lagi sukacita saya nyatakan bahawa guru kita telah pun terampil dan mendapat sijil kemahiran Malaysia tanpa menghadiri sebarang latihan, tetapi melalui pengalaman pengajaran mereka di peringkat sekolah dan juga di Ma'had Tahfiz, seterusnya kelayakan mereka untuk ditauliahkan sijil kemahiran Malaysia. Bagi peringkat yang kedua, untuk mempersiapkan Ma'had Tahfiz kita menjadi pusat bertauliah Jabatan Pembangunan Kemahiran, bagi pihak Kementerian Sumber Manusia, yang saya katakan tadi, sistem pelaksanaan NOS ataupun kurikulum yang dibangunkan oleh NOS telah pun dipetakan atau membuat pemetaan bersama kurikulum yang sedia ada di peringkat sekolah, iaitu kurikulum agama yang kita kenali dengan kurikulum yakin, kurikulum tahfiz, dan telah digabungkan ketiga-tiga kurikulum ini. Dan alhamdulillah sekali lagi pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran telah pun menyemak ke semua kompetensi mengikut pada bidang-bidang yang telah kita daftarkan, telah pun diluluskan oleh pihak kementerian. Saya ingin tunjukkan mengenai kompetensi pengurusan tahfiz contohnya. Apa yang ada dalam sistem pembelajaran dalam sijil kemahiran Malaysia, ia adalah melaksanakan 7 CU ataupun 7 silabus utama, iaitu pelaksanaan pengajaran tahfiz dan tajwid sebanyak 2 kompetensi, pelaksanaan fardhu ain 1, pengurusan hikmat dan keselamatan, seterusnya penyelesaian infrastruktur. Ini membuktikan bahawa dalam kompetensi pengurusan tahfiz, pelajar bukan sahaja mendapat ataupun diajar, dilatih dalam bidang Al-Quran dan fardhu ain, tetapi mereka juga diajar dengan asas-asas pengurusan protokol, penempatan keselamatan dan juga infrastruktur prasarana. Hasil daripada pemetaan tersebut, gambar rajah ini menunjukkan bahawa yang berwarna oranye, kuning, biru dan hijau itu adalah unit kompetensi yang ada di dalam NOS, dan yang ke bawah adalah silabus yang dibangunkan oleh pihak sekolah sama ada daripada kurikulum yakin dan kurikulum Ma'had Tahfiz, yang telah menunjukkan bahawa kesemua ini telah pun mendapat 100% kelulusan, yang bermakna bahawa pengajaran kita di sekolah adalah seiring dengan kehendak NOS bagi pengurusan tahfiz. Bagi pengajaran tahfiz, seperti gambar rajah yang ada sekarang, dia mempunyai 5 kompetensi, iaitu 5 CU yang wujud, di mana 3 daripadanya adalah pengajaran tahfiz Al-Quran tajwid, dan 2 daripadanya adalah pengajaran asas fardhu ain dan juga asas disiplin ibadah. Maka ini adalah kurikulum pengajaran tahfiz yang boleh membolehkan pelajar-pelajar ini insya-Allah akan menjadi tenaga pengajar di Ma'had Tahfiz di masa akan datang. Sekali lagi, pihak sekolah dan juga Ma'had Tahfiz memetakan kurikulum yang diwujudkan oleh NOS bersama dengan kurikulum yang dibangunkan oleh sekolah, iaitu kurikulum yakin dan juga kurikulum yang ada di Ma'had Tahfiz. Sekali lagi alhamdulillah, Sekolah Kiblah telah mendapat kelulusan 100% daripada hasil pemetaan bagi pengajaran tahfiz. Satu bidang lain yang kita lihat juga mempunyai potensi yang tinggi kepada pelajar-pelajar di Ma'had Tahfiz, iaitu pengurusan masjid.
Pengurusan masjid mempunyai 7 kompetensi ataupun asas silabus, termasuk 2 di dalam Al-Quran dan Tajwid, 1 fardu ain, 1 pengajaran masjid, pengimarahan masjid dan taranum, khidmat masyarakat, ICT dan juga infrastruktur. Ini membolehkan pelajar-pelajar yang menghabiskan latihan pengurusan masjid boleh mencuburi bidang-bidang, bukan saja dalam bidang pengajaran agama, mereka juga boleh berkhidmat di bidang-bidang lain yang berkaitan dengan masjid, contohnya pegawai masjid, dan juga mereka juga mempunyai pengalaman dalam ICT dan juga penyelenggaraan infrastruktur dan prasarana yang membolehkan mereka menjadi penyelia di peringkat sijil kemahiran Malaysia tahap 3. Untuk pengurusan masjid, kita masih menggunakan silabus yang terdapat di Kiblah, iaitu silabus yakin, dan juga silabus yang ada dalam kurikulum yang kita ajar kepada pelajar-pelajar. Dan Alhamdulillah, pihak Jabatan Pengurusan Kemahiran juga telah meluluskan 100% pemetaan bagi pengurusan masjid. Maka dengan ini, kita telah ditauliahkan untuk menawarkan program iaitu pengurusan tahfiz tahap 3, pengajaran tahfiz tahap 3 dan pengurusan masjid tahap 3. Untuk pengetahuan ibu bapa sekalian, dalam sistem sijil kemahiran Malaysia ini, ibu bapa tidak perlu bimbang dari segi akademik pelajar-pelajar, kerana Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Pengajian Tinggi ataupun Kementerian Pelajaran telah pun membuat kerangka kelayakan yang telah mensetarakan persijilan yang diwujudkan oleh Kementerian Sumber Manusia, sekolah teknikal dan juga pengajian tinggi. Jelas dalam carta ini telah menunjukkan bahawa sijil kemahiran Malaysia adalah setaraf juga dengan sijil vocational dan teknikal yang diwujudkan di institusi-institusi awam, institusi-institusi pengajian tinggi swasta dan sebagainya di peringkat sijil. Kalau di pengajian tinggi, kita mengatakan peringkat sijil itu kemungkinannya adalah sijil-sijil asasi, sijil-sijil kursus-kursus jangka pendek dan sebagainya. Yang unik daripada program sijil kemahiran Malaysia ini, pelajar-pelajar yang dapat melanjutkan pelajaran mereka di diploma kemahiran Malaysia, ia adalah setara dengan diploma vocational dan teknikal di bahagian sekolah vocational dan juga diploma di IPT dan juga IPTS. Bagi yuran pembelajaran Kolej Profesional Kemahiran Kiblah untuk tahun ini, pihak pengurusan memikirkan bahawa ini merupakan adalah nilai tambah kepada pelajar-pelajar sedia ada di Kiblah yang telah pun mengikuti latihan ataupun pembelajaran tahun 1 hingga tahun 3 di Mahat Tahfiz, dan kita mensyorkan pelajar-pelajar tahun 4 untuk mengikuti program Kolej Kemahiran, di mana pada umur 16 tahun mereka boleh mendapat sijil kemahiran Malaysia. Maka melihat daripada aspek itu, yuran kita juga adalah kita cuba selarikan juga dengan yuran yang sedia ada di peringkat sekolah. Cuma ada sedikit penambahan, kerana penambahan itu melibatkan pembayaran ke pihak-pihak yang tertentu. Memandangkan ia bertaraf kolej, kita juga akan ada graduasi dan kita juga ada penyediaan peperiksaan yang terakhir sebelum pelajar-pelajar menambahkan latihan. Jadi di sini yuran pendaftaran yang kita kenakan 1,400 adalah meliputi bayaran pentadbiran, yuran pendaftaran kepada Jabatan Pembangunan Kemahiran, pendaftaran pelatih sistem di Jabatan Pembangunan, aktiviti pelajar, uniform pelajar, buku teks, penilaian semasa, kad matriks, insurans, tilam pelajar untuk di asrama dan bayaran deposit asrama sebanyak RM200 yang akan dikembalikan apabila tamat latihan nanti. Bagi yuran pengajian kita, jumlah yang kita kenakan hanya RM6,000 bersamaan dengan RM500 sebulan.
Satu yang saya ingin kongsikan kepada ibu bapa, bagi yuran makan setiap bulan, kita mendapat subsidi setiap satu pelajar RM100 daripada Yayasan Kebajikan Nusantara iaitu Yakin, dan pelajar hanya perlu membayar RM200 sebulan. Dan kita tidak kenakan sebarang bayaran untuk asrama. Inilah sedikit sebanyak mengenai yuran pembelajaran kita, dan insya-Allah sekiranya ada pertanyaan mengenai yuran, pihak ibu bapa boleh membuat sesi pertanyaan ini apabila kita pergi ke sesi soal jawab sebentar lagi. Mengenai sijil kemahiran Malaysia di peringkat Kolej Profesional Kemahiran Kiblah, hasil pemetaan yang kita buat bersama kurikulum NOS dan juga kurikulum sekolah, kita dapati bahawa tempoh pengajian yang kita tawarkan adalah lebih pendek daripada yang ditawarkan oleh kolej-kolej lain yang menawarkan sistem kemahiran Malaysia di pengurusan tahfiz, pengajaran tahfiz dan juga pengurusan masjid. Sukanya saya nyatakan bahawa di negara kita hanya terdapat satu sahaja Institut Darul Quran di Ipoh yang menjalankan program kemahiran untuk pengajaran tahfiz dan pengurusan tahfiz seperti apa yang kita tawarkan pada hari ini. Ini bermakna kita merupakan kolej kemahiran yang kedua di Malaysia dan yang pertama di Selangor menjalankan program pengurusan tahfiz bagi memperkasakan pelajar-pelajar tahfiz di seluruh Malaysia untuk mereka dipersijilkan. Dan memandangkan kolej kita adalah dalam kelompok kumpulan pendidikan kiblah, kita tiada kekangan kepada pelajar-pelajar Mahat untuk mengambil sijil pelajar Malaysia, kerana mereka boleh melanjutkan pelajaran sama ada mendaftarkan diri mereka di tahun 4 untuk mengambil sijil kemahiran Malaysia. Seterusnya tahun 5 mereka boleh mendaftar ke peringkat untuk mendapatkan sijil pelajaran Malaysia. Jadi secara puratanya, apa yang kami sasarkan di Kiblah, pelajar-pelajar tahfiz insya-Allah akan memperolehi sijil kemahiran Malaysia pada umur 16 tahun. Seterusnya mereka boleh mengambil SPM pada umur 17 tahun. Tetapi pelajar-pelajar yang ingin menyambung pelajaran mereka ke Diploma Kemahiran Malaysia setahun setengah, insya-Allah mereka akan mendapat Diploma Kemahiran Malaysia pada umur 18 tahun setengah. Ini bermakna kita telah pun mengeluarkan pelajar-pelajar yang berstatus diploma pada seawal usia 18 tahun setengah berbanding dengan IPT atau IPTS yang mewujudkan seminimanya adalah 2 tahun untuk program diploma, dan berdasarkan kepada umur, mereka mungkin berumur 19 tahun atau 20 tahun bergantung kepada tawaran yang mereka terima selepas menduduki SPM. Ini adalah kelebihan yang kami kongsikan kepada ibu bapa. Kenapa Kiblah melahirkan Kolej Profesional Kemahiran Kiblah ini adalah semata-mata untuk kita bersama-sama memperkasakan Mahat Tahfiz dan juga pelajar-pelajar tahfiz supaya mereka ini mempunyai sijil apabila mereka keluar kelab. Dengan cara itu, kita merumuskan carta aliran pelajar Mahat Tahfiz supaya lebih jelas kepada ibu bapa, iaitu bagi pelajar-pelajar Mahat Tahfiz tahun 1 hingga 3, pelajar semestinya mempunyai hafalan sekurang-kurangnya 10 juzuk. Walaupun sasaran pihak Kiblah dalam tempoh 3 tahun, insya-Allah pelajar boleh menghafaz 30 juz, tetapi syarat kelayakan bagi program Sijil Kemahiran Malaysia tahap 3 hanyalah 10 juzuk. Jadi pelajar-pelajar yang mempunyai minimum 10 juzuk boleh terus mendaftar untuk mengambil sijil kemahiran Malaysia tanpa mengabaikan mereka untuk meneruskan juz-juz yang terseterusnya untuk khatam 30 juzuk.
Inilah kelebihan kita di Kiblah. Kita tidak memberhentikan pelajar-pelajar untuk hafazan, tetapi mereka boleh meneruskan hafazan mereka. Tetapi dengan syarat, kita akan memilih pelajar-pelajar yang berpotensi untuk menghabiskan hafazan 30 juz dalam tempoh 1 tahun dalam sistem sijil kemahiran Malaysia, di mana selain daripada mereka mengikuti latihan sijil kemahiran, kita akan mengadakan kelas-kelas khas bagi mereka menghabiskan hafazan mereka. Selepas mereka habis sijil kemahiran Malaysia, mereka boleh meneruskan program kemahiran dengan mendaftar diri mereka di peringkat Diploma Kemahiran Malaysia. Dan program ini hanya 1 tahun setengah yang membolehkan mereka tamat 2 tahun setengah untuk dapat diploma. Tetapi saranan kami, walaupun ibu bapa memikirkan bahawa kemungkinan anak-anak perlukan sijil pelajaran Malaysia, kita ada 2 option yang kita buka kepada pelajar. Sama ada mereka pada tahun 4 berumur 16 tahun mengambil sijil kemahiran Malaysia, seterusnya pada umur 17 tahun mendaftar untuk mengambil sijil pelajaran Malaysia, dan mereka terus menyambung sijil pelajaran Malaysia ke IPT sekiranya keputusan mereka baik, dan mereka juga boleh memilih untuk masuk semula ke Kolej Kemahiran untuk mendapat diploma. Ini adalah bagi pelajar-pelajar yang mempunyai hafazan minimal 10 juzuk. Apa berlaku kepada pelajar-pelajar yang tidak menghafal sekurang-kurangnya 10 juzuk selama 3 tahun di Mahat Tahfiz Kiblah? Kita tidak meninggalkan ataupun mengenepikan pelajar-pelajar seumpama ini, tetapi apa yang kita sarankan kepada pelajar yang tidak ada hafazan selepas 3 tahun minimum 10 juzuk, mereka boleh meneruskan hafazan mereka di tingkatan 4 untuk mencapai sekurang-kurangnya 10 juzuk. Kenapa kita katakan sekurang-kurangnya 10 juzuk? Supaya pelajar tingkatan 4, iaitu tahun akhir di Mahat Tahfiz, boleh merancangkan sistem pembelajaran dan taliah mereka untuk mendapat sijil kemahiran Malaysia. Kerana kelayakan sijil kemahiran Malaysia, mereka mestilah mempunyai minimal 10 juzuk Al-Quran. Jadi pelajar akan masuk pada umur 17 tahun selepas tingkatan 4 untuk menghabiskan hafazan mereka. Makna pada umur 17 tahun dia mempunyai option sama ada terus ke fast track ataupun mengambil SPM, atau mendaftar diri di Kolej Kemahiran Kiblah untuk mendapatkan sijil kemahiran Malaysia tahap 3, seterusnya mendaftar diri untuk mendapat Diploma Kemahiran Malaysia. Tetapi pelajar-pelajar boleh juga membuat option sama ada selepas tingkatan 4 terus ke sijil kemahiran Malaysia, atau mengambil sijil pelajaran Malaysia dahulu dan kemudiannya mereka boleh mendaftar untuk mendapat sijil kemahiran Malaysia, seterusnya ke peringkat diploma. Jadi inilah yang saya ingin nyatakan kepada ibu bapa sekalian, bahawa Carta Aliran Mahat Tahfiz Kiblah ini dengan wujudnya Kolej Profesional Kemahiran Kiblah ini adalah merupakan satu nilai tambah kepada pelajar-pelajar seawal usia 16 tahun. Jadi saya buka sesi soal jawab kepada ibu bapa sebelum kita menamatkan sesi penerangan ini.